Okey. Nampak Abid? Okey, nampak. Play ya? Play lah. Kita mula je kita akan buat sikit. Sekejap je tu. Okey. Okey, try dulu ke ujung. Sampai. Dah tu je Bik. Okey, aku nak tanya kau. Kenapa background tu tak besar kan? Sekarang kalau kau nak tengok, okey. Kalau kau pergi dekat CMV Cam tu, Dekat CMV Cam. okey. Nampak tu? Okey. Okey kan? Okey, sekarang kau nampak kan skrin kau besar mana? Nampak sama. Besar tu kan? Ha. Ni kalau kau tengok waktu kau play tu, ni kau create waktu yang kau buat CMV Cam, cuba kau padam dulu CMV Cam ni. Ni CMV Cam. Okey, padam. Delete lah. Delete. Okey. Dekat sini machine tambah semula. Dekat mana? Sini machine kat atas tu. Okey. Okey, kita create yang virtual camera. Virtual camera ni dia akan buatkan kamera kita lagi luas. Okey, nampak tak macam tu? Kotak dia lagi luas kan? Okey, mula-mula kita tarik semula player tu. Player tarik dekat follow tu. Ya. Ingat tak macam sebelum ni? Bukan player tu. Yang belah atas dekat hierarki. Okey. Okey, tekan CMV Cam balik. Tekan CMV Cam balik. Okey, tarik pergi dekat follow tu. Player tarik dekat follow tu. Belah kanan tu. Dekat inspect. Player belah kiri. Player Tarik ke ke follow tu. Solo Follow. Atas tadi. Follow. Ni. Yes. Okey, sekarang kau tengok pergi dekat background tu. Nampak background? Okey, background. Bukan dalam background rasanya. Okey, background. Mana main camera? Okey, dekat main camera, nampak main camera? Okey. Main camera. Dekat tepi tu, okey, main camera. Atas biji, nampak biji. Okey, nampak biji tu? Tekan biji tu. Biji bawah dia. Okey tu. Okey, sekarang tengok kita kena lawakan kamera tu, lawakan background ni ikut sama kamera tu. Okey, betulkan kotak tu dekat scene. Ni. Samakan betul-betul dengan kamera. Samakan dengan kamera. Nampak tak line putih? Nampak tak line putih tu? Line putih yang bulat apa? Line putih tu. Yang tu. Ya. Sebab bila dalam game nanti yang korang buat, benda-benda ni yang korang kena susun supaya game tu run smooth je. Cuba play balik. Dia jadi tambah lawa ke? Apa? Sebab sekarang, sebab nampak tak? Sekarang ada dekat tepi-tepi tu tau. Nampak tak belah kanan dengan kiri? Ada warna hitam kan? Maksudnya kamera kau ni agak lebar ni. Ke sebab kau maximus on play? Cuba unplay. Okey. Tekan dekat game atas tu, nampak game? Mana? Game sebelah scene. Okey. Okey, maximus on play tu tutup. Maximus on play. Okey, cuba play balik. Okey, kan lawa tu. Tu stat tutup stat. Yes. Kan lawa kamera. Okey, ni antara sekarang macam ni, macam kalau macam Hisham buat ni, okey, ni antara yang bagus sebab kita nak buat level pun kita kena fikir
nak letak itu dekat mana, ini dekat mana, sesuai ke letak situ. Contoh nanti game korang ada 2 level. So, bila korang belajar dengan Dr. Laili, ada apa, interface, semua interface. Okay. Dah, Fik. Jap. Ada gangguan ni. Okay. Biar je kau Priza, aku nak cakap. Alright. Okay, macam Hisham buat ni. Okay, ni salah satu contoh yang baik bila kita nak buat level. Sebab kita nanti contoh macam sekarang. Ini baru dalaman dia, maksudnya in game. Belum lagi menu interface. Kita ada option ke, apa ke. So, bila apa-apa kita buat game, kita kena siapkan bahagian dalam dulu. Supaya kita boleh sesuaikan dengan luar. So, macam ni, contoh nanti Hisham dengan grup dia akan buat dua level. Mungkin 2 level tu dia nak buat, mungkin level 1 level senang sikit, 2 susah sikit. Ataupun dia nak buat level 1 interface dia macam ni, mungkin 1 dekat hutan, macam satu lagi dekat laut macam ni. Macam ni kan macam tepi laut kan. So dia ada 2 macam tu. Sebab banyak benda yang level ni, maksudnya kadang bukan level, dia bagi macam 2 interface macam ada misteri, ada happy, so macam tu. So korang apa tentang STEM kan? Tentang STEM. So karakter mungkin korang boleh cari karakter yang robot. Okay. Okay, sebab teknologi kan. So untuk STEM sebab dia ada matematik. Macam dulu kalau waktu aku ada yang buat game tentang cari semua simbol dalam matematik. Contoh tambah, tolak, darab, bahagi, ratus. Ada yang cari simbol-simbol tu. Itu pun dikira STEM juga. So tapi bila korang buat game, korang kena fikir berapa umur untuk main game. Game korang tu sesuai untuk main game umur berapa. Contoh korang ada adik umur 5 tahun, dia reti main game tu. Maksudnya sesuai lah. Maksudnya kalau korang gempak-gempak, lepas tu korang tulis umur macam tu. Maksudnya kalau waktu present, maksudnya nanti kita ada waktu pitching idea. Waktu pitching idea tu, kalau waktu tu korang terlampau gempak korang punya tu, yang korang cakap untuk ni, umur 5 tahun ke 6 tahun. Tapi umur 5 ke 6 tahun tu tak reti main game tu. Maksudnya tak boleh lah game korang tu. Tak sesuai lah. Tak sesuai. So, kalau macam ni, okay. Kalau macam Hisham buat sekarang, antara contoh yang baik untuk budak-budak main. Sebab budak-budak dia reti tekan atas, bawah, kiri, kanan. Dia tak reti nak tekan tekan-tekan benda macam budak-budak kadang tak reti sangat pakai mouse. Betul. Dia pakai keyboard je. So itu yang antara yang kita kena tengok. So susunan level pun penting juga. Kalau budak-budak main, kalau kita buat susah sangat pun tak boleh juga. Kalau kita susah kita lain. Maksudnya kalau kita main game, contoh game yang kita main, contoh kita main COD ke PUBG ke, budak-budak tak boleh main game tu lagi. Kecuali budak-budak yang dah reti. So interface game ni sangat penting ni, sebab dalam proses pembelajaran kita yang aku ajar, so memang aku ajar movement, animation, tapi dalam sambil tu korang kena tengok sesuai ke tak level tu untuk umur yang korang akan tetapkan nanti. Sebab tak semua orang boleh main. Sekarang macam Hisham buat, okey lah, sebab budak reti tekan atas, bawah, kiri, kanan. Mungkin nanti korang nak buat ada yang boleh tembak. Boleh tembak mungkin tekan space. Boleh lagi sebab budak-budak masih boleh kawal keyboard tu lagi. Okay. Contoh yang baik. Yang lain aku nak tengok lagi 2 orang. Siapa lagi nak tunjuk? Saya volunteer. Okey, boleh. Dapat makan. Tadi siapa? Hisham kan? Fik tadi. Nampak tak? Okey, nampak. Ni game saya. Saya play. Jap, sebelum tu nanti seorang waktu akhir kelas ingatkan saya untuk bagi Google Form untuk link kehadiran. Nanti saya akan bagi 2 link kehadiran untuk minggu lepas dengan minggu ni.
Nanti saya bagi. Ingatkan saya hujung kelas nanti. Okay? Okay, saya sambung Okay. Okay, first dia naik macam bukit ni. Okay. So dia kena lalu kat rumah ni. Dia kalau dia sangkut dekat bawah ni dia dah tak boleh naik dah. So tu macam challenge dia lah. Ya. Yeah. So dia pergi straight, masuk dalam terowong pula. Okay. Dia naik tangga balik. Ni macam level basic je lah. Dah naik tu, okay, dia sampai sini. Ni checkpoint. Dia habis lah. Habis level 1. Okay. Okay, kalau macam ni, bagus juga macam ni. Sebab dia sebenarnya interface ni mengikut apa game yang korang buat. Kadang kalau game tu macam aku pernah tengok sebelum ni, game macam game princess. Kalau game princess tak sesuai lah dia pakai macam dia punya tile macam batu-batu. Dia mesti macam istana-istana sikit. Bukan rumah macam tadi. So dia base korang macam perempuan mungkin suka nanti akan ada idea mungkin tentang stand tu buat princess ke Elsa ke apa ke. Itu ikut suka hati korang. Cuma bila macam ni interface game tu dia kena sesuai. Sebab ada yang aku pernah tengok sebelum ni, dia tak sesuai dengan game, maksudnya korang punya dasar game tu. Contoh macam nanti mungkin Roy. Mungkin Roy nanti game dia robot tembak-tembak. Robot tembak-tembak takkan pakai tempat istana bagai semua macam tu. So mestilah dia macam tempat perang ke, interface bawah punya tile pun, background semua pakai yang sesuai. Sebab itulah kena sesuaikan betul-betul sebab nanti bila last nanti korang ada markah tentang interface. Markah kat interface tu pun dah banyak. So kalau interface korang sesuai, free je lah dapat markah kat situ. Itu yang aku tekankan kalau interface sesuai. So nanti bila last waktu present, interface korang sesuai dengan game korang, semua function okey, and dapat markah free je dekat situ. Sebab untuk subjek Dr. Laili ni, untuk dapat A boleh, janji ikut semua kriteria. Cukup kriteria, okey. Macam Roy buat ni, okey, cuba Roy unplay kejap. Pergi dekat scene. Okey. Selalunya cuba scroll out. Okey. Selalunya kalau level 1 pun kita akan buat panjang lagi. Supaya duration untuk seseorang player main tu selalunya satu level ni tak, maksudnya satu level ni kalau macam ni, kalau macam tadi Syam buat, Roy buat, salah satu contoh yang mudah. Maksudnya terlalu senang. Sebab kadang budak sekarang kalau kita tengok budak 5 tahun, 6 tahun dah semua dah pegang gadget. So diorang pun tahu, kadang budak 5, 6 tahun pun ada yang dah main ML, PUBG, kadang ada yang dah ada Darjah 1 pun dah main. So kita nak kata kita buat susah sangat tak susah. Just kita buat dia agak challenge student-student. So nanti antara idea yang STEM korang tu dia kena challenge sikit student. Sebab nanti dalam korang punya dipanggil GCD dan GDD. Kalau GCD tu Game Concept Document, tu korang dah start buat ke belum? Belum lagi. Yang sekarang belum lagi. Tahu kan GCD? Tahu? Ke tak tahu? Tahu kan? Tahu. Sem 2 pernah buat. Sem 2 pernah buat kan? Dengan GDD. So GCD akan siap dulu sebab Game Concept Document. Itulah yang akan korang buat game nanti berdasarkan GCD ni. GDD apabila dah siap game Design Document. So dekat situ sebab nanti kita akan lampirkan sekali Game Design Document dengan GCD tu. Supaya kita tengok sebelum idea kita sebelum dengan selepas tu maksudnya selari tak? Ke ada lari sikit ke jauh lari tu? Dekat situ macam nanti korang pitching idea atau dekat aku dengan Dr. Laili. So dekat situ kita dapat lihat idea korang daripada mula sampai hujung tu sama tak? Ke mungkin nanti bila korang idea macam ni tapi mungkin sebab korang tak boleh buat korang macam tu. So dia berdasarkan tu. Dia game sebenarnya idea yang korang buat semua boleh buat. Janji kena ada usaha sikit. Sebab kalau game korang nak buat susah sikit, tapi kalau start lambat tak boleh juga.
Sebab kalau macam game yang korang pernah tengok game aku sebelum ni, Lily tu, memang buat, bila Dr. Laili suruh buat je kami terus tak buat. Sebab kalau korang nak tahu, game bila hujung-hujung kalau salah sikit error habis banyak. Itu Unity ni kita tak boleh nak buat last minute. Kalau last minute ada error, akan memeningkan semua kepala. Sebab aku pun pernah ambil macam korang, sebab aku pun pernah semester 3 dulu. Sebab waktu tu aku pun tak tahu Unity ni apa. And Dr. Laili ajar, and instructor pun ajar surface je. Takkanlah kita nak buat game surface biasa-biasa je kan? Betul tak? Mana nak datang markah kreatif, inovatif, nak dapat markah tinggi tu. So itulah yang kita kena buat sendiri, yang ada inisiatif sendiri. Sebab kalau kita pun, lecturer takkan bagi semua benda dekat kita. Kalau kita nak markah lebih, kita kena carilah sendiri. Macam sekarang, kalau ikut aku ajar, aku tak bagi. Kalau dulu yang aku belajar, aku tak diajar, maksudnya level 1 macam ni, level 2 kena macam ni. Tapi aku ajar sebab aku nak korang tahu nanti bila korang buat game, korang mungkin sem ni korang buat game untuk subjek ni, nanti semester 4 untuk subjek lain, nanti semester 5 korang ada FYP, final year project. Itu lagi, pitching sorang-sorang, idea sorang-sorang, and tak semestinya korang pitching tu diterima. Kalau FYP nanti korang akan pitching satu dalam kelas, satu lagi nanti waktu dengan supervisor. So kalau supervisor nak buat, kalau dia tak terima game kau, korang kena, sebab tu kalau contoh aku, waktu diploma aku ada 3 idea aku. Satu, aku buat game tentang macam, korang tahu tak macam Ninja Warrior? Tahu Ninja Warrior? Tahu. Ninja Warrior. 2 tentang 2D. Ninja Warrior tu aku buat 3D. Lepas tu 2D, lepas tu 2D lagi. 2 idea utama aku adalah 3D tu. So, kalau idea kita memberi impak yang sesuai, maksudnya kita yakin dengan idea kita, bila supervisor atau lecturer tanya kenapa kita nak buat game tu, kita ada alasan yang kukuh lah nak buat game tu sebab apa. Sebab game ni pun ada banyak variant. Korang pun tahu ada game education, ada game action, ada sport, dan macam-macam lagi. So, mulai sekarang kalau korang betul-betul nak fokus, bila FYP nanti game korang gempak, ada yang buat FYP ni daripada semester 4 dah buat dah start buat dah. Dah boleh fikir dah idea apa nak buat untuk FYP. Kadang ada yang sem 4 dia dah start buat game FYP dia. Sebab untuk semester ni korang akan buat game 2D, and tak silap saya semester depan korang game 3D. Kalau 2D ni korang dah agak mahir, 3D rasanya tak susah mana. Sebab banyak function dekat dalam ni korang dah tahu, cuma dia 2D, nanti kita pakai untuk 3D. Sebab kalau korang tengok dekat player ni, kita banyak pakai 2D macam ni, player box. Macam kalau tekan kat player, Roy tekan kat player, kat sini kita semua pakai 2D. Macam kita pakai collider pun collider 2D. Tapi bila dalam 3D nanti, dia akan pakai semua surface dia 3D lah. Maksudnya keliling 360 lah. Semua akan pakai collider. Itu kalau macam aku lebih minat 3D. Tapi mungkin korang ada yang minat 2D. 2D, dia sebenarnya dalam Unity ni, game ada 2D, 2.5D, and 3D. Kalau 2.5D tu paparan 2D tapi asset 3D. Itu boleh juga nanti kalau korang nak buat. Tapi untuk sekarang, kalau macam Roy buat ni, ini salah satu yang okey. Cuma dia kena panjangkan lagi kalau level 1. Sebab untuk level, aku cadangkan level 1 ni tak semudah yang macam level 1 tak kalau kita nak buat mudah sangat. Cuma dia setiap level kena ada challenge dia. Mungkin nanti level 1 Roy buat mungkin pakai robot kan. Mungkin lawan dia kalau Roy nak buat apa-apa tentang STEM,
Kalau robot dan teknologi, mungkin dalam tu ada lagi tentang STEM yang mungkin sebab dia dalam STEM ada apa lagi? Teknologi, sains, apa lagi? Engineering, engineering pun boleh masuk dalam ni. Sebab STEM tu hanya asas. So korang boleh STEM tu sangat luas sebab aku tahu STEM sebab Dr. Laili antara orang-orang yang buat STEM ni lah dengan ada doktor kat UPSI. So bagi aku tajuk korang tu salah satu tajuk yang umum yang tak susah sangat and tak terlalu apa macam nak cakap, tak terlalu memfokuskan ke sesuatu benda. Macam dulu lagu. So contoh kalau korang pilih lagu apa, kita kena fokus dekat lagu tu. Apa maksud lagu tu tentang apa, lirik lagu tu tentang apa. So korang sekarang STEM salah satu benda yang sangat luas. So aku rasa korang kena betul-betul untuk pitching idea nanti. Idea korang tu gempak dia, biar idea gempak. Supaya game nanti korang nampak macam mana nak buat game tu macam ni. Sebab aku boleh bantu juga nanti bila korang nak buat game, apa benda nak tanya semua boleh tanya dekat aku. So untuk yang ni antara salah satu contoh yang baik sebab dia dah ada challenge dia. Sebab tadi macam Roy cakap, challenge dia kalau dia jatuh dekat sebelum rumah tu, dia dah tak boleh nak panjat balik. Itu salah satu challenge dia. Betul tak Roy? Kan itu kalau jatuh tak boleh naik dah kan? Kalau jatuh tak boleh naik. Itu salah satu challenge. Maksudnya kalau aku, kau buat je lubang dekat terus bawah supaya kalau dia jatuh, dia terus jatuh bawah. And nanti bila aku akan ajar mungkin minggu depan, setelah animation ni, aku akan ajar minggu depan untuk jadikan dia bila kita kena letak satu collider, untuk bila dia kena benda tu, dia nama dia trigger. Tahu trigger? Trigger ni maksudnya contoh bila player kena rumah, dia menang. Bila dia menang tu keluar satu, contoh tahniah anda menang. Itu mungkin aku akan ajar minggu depan. Apa-apa nanti kita tengok balik. Tapi kalau kita tengok sekarang, ini salah satu contoh yang baik. Okay? Okay, good Roy. Okay, thank you. Okay. Sekarang kita tengok perempuan pula. Okay, perempuan ada yang nak volunteer? Afiq. Pitching tu apa? Apa? Pitching. Pitching ni kita macam nak cakap kita membentangkan idea kita. Pitching idea. So pitching idea ni tak silap minggu ke berapa sebab Dr. Laili dah bagi tahu. Nanti tak silap ada satu minggu yang akan pitching idea. So waktu tu aku akan masuk dengan Dr. Laili untuk dengar apa idea-idea korang. Pitching idea ni korang kemukakan idea korang, kenapa korang nak buat game tu. Umur semualah. Korang umur berapa untuk game tu macam mana, ada contoh tak interface dia, semualah. Nanti korang kena present. Saya tak silap nanti tanya Dr. Laili balik, ada tak minggu pitching idea. Kalau macam dulu, macam Sam sebelum ni ada pitching idea tu. And waktu minggu tu Dr. Laili dah bagi tahu ke untuk game tu satu grup berapa orang? Untuk STEM. Berapa orang satu grup? Ada yang 4, ada yang 5 orang. Ada 4, ada 5. 4, 3. 3 ada juga? 4 ke 5. 4 ke 5, okey. 3 ke 4 lah. 3, 4. Dia lagi sikit, lagi cepat korang kena buat. Korang dah start, tu yang korang kena. Jadi ada kemungkinan idea kena reject tak? Ada. Jadinya kalau sebelum tu dah buat dia bukan kena reject. Asset. Dia bukan kena reject, dia bukan kena reject, dia ada yang kami suruh betulkan. Ada yang tak sesuai. Dia maksudnya korang dah boleh start cari asset, dah boleh start cari tu. Mungkin nanti korang present. Korang kata nak buat satu level. Mungkin aku cadang nanti buat 2 level.
Macam tu lah. Ataupun nanti korang present and aku cakap kena tambah lagi challenge dia sebab tak berapa nak challenge. So contoh korang letak umur 10 tahun. Jadinya based on design je lah. Kalau nak ubah pun. Yes. Bukannya untuk satu story tu. Adalah ubah keseluruhan. Cuma nanti akan ada minggu pitching idea. Betul kan Dr. Lily? Apa Fik, tak dengar? Nanti ada minggu pitching idea Yes. Minggu 2 berapa minggu tu? lagi. 2 minggu lagi. Hmm. 2 minggu lagi korang akan ada untuk pitching. Pitching korang punya idea untuk final project. Minggu depan kita belajar pasal user apa tu? Face yang apa tu? Analysis punya face. Time tu lepas tu baru kita present idea pitching. Yes, betul. Untuk pitching idea lagi 2 minggu lah. Tadi siapa tanya tadi? Hisham ke siapa tanya? Kak Ashraf. Saya. Ashraf. Lagi 2 minggu untuk pitching idea. So, boleh fikir-fikir lah idea. Dah bagi tajuk kan? Dah ada dah. Bagus. Nanti kalau nak tanya boleh PM. Okay, sekarang nak tengok seorang perempuan. Jom pitching idea tu based on GCD tau. Tengok pada yang dalam assignment tu. Assignment 3 tak silap. Nanti check balik apa benda yang kena present nanti. Yes, betul. GCD tadi yang aku cakap tadi kan. Gain concept document. Okay, sekarang ada perempuan yang nak volunteer nak tunjuk. Dia buat. Tadi saya dengar Hazimah dia kata dia nak buat. Azimah, boleh. Hazimah. Azimah boleh present. Azimah. Hazimah ada tak tu? Okay, selain Hazimah. Okay, cepat-cepat sebelum kita nak complain, nak tengok korang punya. Kita tengok. Tak apa ni. Sofia tadi ada, Sofia. Sofia kan? Sofi. Saya. Okay. Dah buat? Okay. Dah buat tapi tak tahu kalau dah game kan dia jadi tak bergerak ke yang ke sebelah sana. Dia stay kat situ je. Okay, cuba present. Okay. Okay dah. Nampak tak? Nampak. Contoh Ada buat sini machine. Maksudnya tak. karakter tu tak bergerak. Maksudnya kamera tu tak ikut player, betul tak? Okay, yang ni kita kena tengok balik. Dekat sini machine, nampak kita dah sini machine ada kat atas. Okay. Okay. Tekan sini machine tu. Dah? Dah, tapi tak nampak. Create virtual camera. Create visual. Okay, create virtual camera. Okay dah. Okay, kalau dekat hierarchy tu ada satu CMV cam, betul tak? Okay. Ni. Ada kan? Mana? Cuba tekan CMV cam tu. Ni kan? Tepi ni. Mana? Tak nampak. Kat belah kiri Dekat belah kiri. Sophie punya screen ni tak bergerak. Oh tak gerak. Ni dah tekan Okay, ni. betul. Okay, tu betul. Okay, nampak follow yang dekat inspector belah kanan? Nampak? Okay. Ni. Okay, tekan player, tarik dekat follow tu.
Bukan player. Okay. Dah. Okay. Dah tarik. Dah. Sekarang dekat player tu, dekat bawah player. Cuba buka dekat bawah player. Oh, sekarang siapa nama? Sophie. Sophie buat background tu banyak, betul tak? Sebenarnya background ni kita boleh buat jadi satu je. So background tu kita letak dekat bawah player. So dia akan follow. Maksudnya kamera tu akan follow player dan background tu akan ikut kamera tu. So dia pakai satu je background kalau macam tu. Tapi kalau macam Sophie, dia macam nanti kalau Sophie buat game, Sophie akan letak banyak background. Itu akan jadi dekat file Sophie lah, jadi banyak. So kalau kita nak nampak mudah, kita letak satu je. Okay. Sekarang Sophie letak dekat main camera, betul tak? So Sophie buat satu je, biji tu letak dekat player, bawah player. Cuba tekan biji tu satu. Biji tu tarik dekat player tu, yang atas. Dah. Okay dah. Okay, cuba tekan dekat player tu. Okay. Sekarang kalau kita buka player tu, dekat bawah player tu ada biji, betul tak? Okay, sekarang kalau kita tekan biji tu, kita kena samakan dengan kamera. Sekarang Sophie buang dulu semua background yang Sophie dah buat banyak-banyak tu. Nak buang kat sini. Nak buang? Tu yang bawah main kamera kan letak kan? Lepas tu buang je semua. Biji satu, delete. Biji dua delete, biji tiga delete, biji empat pun delete. Okay dah. Okay, mana? Rasanya Sophie punya skrin lambat sikit. Tapi tak apa. Okay, sekarang dekat biji yang pertama tu, yang dekat bawah player tu, Sophie kena ikut sama line kamera. Nampak tak line putih kamera tu? Okay. Pastikan background tu sama size dengan kamera tu. Okay dah. Okay, dah sama dah? Dah. Okay. Tu kiri kanan tak sama? Sekarang kamera Sophie, dia lebar ke kanan. So kita besarkan sikit background tu supaya sama kiri kanan. Besar background tak apa, janji kamera tu bila kita play, kamera tu lawa dia untuk dilihat. Betul tak? Betul. Okay dah. Okay, dah sama, maksudnya kiri kanan dah sama dah. Dah sampai line. Dah. Maksudnya sekarang background tu besar, betul tak? Dari kamera. Okay, cuba Sophie play. Sekarang skrin Sophie dekat dalam Google Meet ni, dia belum play. Sophie mungkin dah play. Tak, tu dia memang dalam play mode tu. Dia tak unplay. Dia tak stop dulu. Sophie dah play belum? Dah. Tapi sebab dia tak pasang apa tu nama dia hari tu. Apa? Dekat tepi ni, jadi dia jatuh. Tak pasang apa? Yang apa tu, macam Collider. dia Collider. Baru nak try. Ingat lupa. Collider nama dia tu. Tapi okey kot. Okay, sekarang cuba Sophie scroll out, nak tengok
tengok Sophie punya interface level tu. Nampak tak? Tak. Main slow. Cuba scroll out. Scroll out, bagi kecil sikit. Nampak tak? Okey, nampak. Uish, panjang juga. Kalau play tak boleh? Macam lawa kalau play. Tak boleh, dia macam dia jatuh. Oh. Tak letak collider ke dekat bawah? Tak letak. Oh. Bukan, kan hari tu dah bagi tahu kena letak collider. Kalau tak letak collider memang dia akan jatuh. Okey. Kejap Lama je. Dia tak ikut kamera pun. Nampak ada main kamera tu. Sekejap. Nampak dia tak follow. Dia Background dia banyak sebab juga. buat tadi tu, macam tu dia tak stop play lagi. So bila Oh. dia tengah play, so bila dia stop play dia akan reset semua balik. Patutlah. Dia punya edit tadi. Patutlah. Sophie, kalau Sophie nak edit dekat dalam ni, dalam Unity ni, yang pasti kena unplay dulu. Kalau Sophie buat dalam keadaan play, Oh, Sophie unplay balik, dia akan hilang. Apa yang Sophie buat tadi semua dia hilang. okey. Tak apa. Tapi ingat kan, tadi suruh buat apa kan? Dia sekarang Afi nak tengok. Tu delete balik. Delete. Okay, biji tu tarik dekat player. Okey dah. Tarik dekat dalam player. Itu dekat luar player tu. Macam tu. Okay, pandai. Oh. Sekarang buat sini machine balik. Tak. Kena buat sini machine tu semula. Oh. Yang Dia atas tu. dekat. Create atas tu. Sini machine atas tu. Okey. Okay, create virtual camera. Okay, kat situ ada create virtual camera, betul dah? Tarik player dekat follow sana. Okay, sekarang tengok kamera dia macam mana. Betulkan background bagi sama dengan. Okay, nampak kamera dia yang lain putih tu. Okay, kecilkan background. Bagi sama betul-betul lawa-lawa ikut kotak tu. Okay, sekarang cuba Sophie play. Place ni Play situ je. Okay. Macam tu pula. Oh. Okey. Dia tak pasang collider tu. Tak pasang collider. Okay. Sekarang unplay. Sekarang Afi nak tengok semua maksudnya scroll out. Tengok semua. Bagi nampak semua. Scroll out lagi. Lagi. Scroll out lagi. Bagi nampak semula. Okey, dah nampak. Sekarang jangan tekan tile. Okey. Kalau kita tengok Sophie punya level macam yang Hafiz suruh buat tu, Sophie buat macam ni lebih kurang satu level, betul kan? Okey, antara kalau yang Hafiz nampak challenge dia yang jatuh bawah tu. Satu yang jatuh dekat dalam lubang tu, lepas tu dia boleh panjat balik tak tu? Boleh? Ada petak tu. Okey. Ada petak tu, okey.
Sekarang itu antara salah satu challenge sebab bila korang nak buat sesuatu game mesti ada challenge dia. Kalau game tak ada challenge maksudnya tak menarik. Maksudnya dia tak ada cabaran untuk main game tu. Sebab kita main game mestilah ada cabaran. Baru kita rasa macam tercabar dengan cabaran tu. So kalau macam Sophie ni, ini antara yang mudah sebab kalau dia jatuh dalam tu dia boleh naik balik. And lagi satu cabaran dia dekat ujung tu yang dia jatuh lubang tu. Nanti Afiq akan ajar bila dia jatuh lubang tu akan trigger dengan satu benda. Kita akan letak macam kotak, macam lubang ke air ke apa ke. Bila dia trigger dengan air tu akan keluar satu interface, you are lost ke apa ke, please try again, ada button try again. Itu so dalam game kena ada cabaran. Mungkin kalau satu penalti, kalau ada penalti ke, maksudnya kalau dia korang buat live nanti. Kalau live, kalau dia jatuh dalam lubang, live ada 3, so dia kurang 1 live. Itu penalti lah. Kalau dalam game dia panggil penalti. Hukuman lah dalam game. So dalam game ada berapa game elemen kena ada penalti, kena ada apa lagi? Ada 6 tak silap. Betul tak ada 6? Dah belajar belum? Dah belajar belum Sophie? Penalti. Game elemen. Dr. Laili dah ajar belum? Pagi tadi kelas apa? Pagi tadi kelas untuk apa ni? Ya Allah, lupa lah. Dr. Laili ada dalam ni tau. Ni saya sakit jiwa ni. Baru aja. Game elemen daripada SEM 1 dah belajar. Nampak. Tanya yang lain senyap Game elemen dah belajar belum yang lain? Kalau tanya game elemen ingat balik. Dah belajar. Ingat balik ni. Siapa dia Roy? Sebut satu. Diorang ni kena sebut mukadimah dulu baru diorang tahu apa bendanya. Boleh Wan. Antaranya adalah tema team dan story. Okay, storyline, narrative, lagi. Rewards. Yang lain okay, good Roy. Bagi yang lain fikir pula. Kita cakap. Syed. Gambar smart dah tu. Ada getak Syed tu. So bila nanti korang pitching idea, Dr. Laili akan tanya, game elemen ada tak semua game elemen? So dalam game elemen ada feedback, betul tak ada feedback? Betul tak? Betul rasanya. So macam tadi Roy dah cakap, ada storyline. Semua tu ada dalam game elemen sebab dalam sesebuah game mestilah cukup semua game elemen dia. So macam tadi Sophie dah buat, dia punya game mungkin nanti storyline dia mestilah kena storyline dia. Tak adalah buat game princess tapi dia punya tile ke apa semua tak kena. So dia mesti kena dengan storyline korang. Bila mungkin princess cari putera katak ke apa ke, apalah korang nak buat nanti, kenalah storyline dia. Tak adalah tiba-tiba princess jumpa benda lain. So game elemen kena cukup bila buat sebuah game. So macam tadi Sophie pun dah tunjuk dia punya level. So bila buat level nanti sesuai lah dengan game korang, tema game korang, apa lagi semualah yang sesuai dengan game korang. Penalti dia korang kena fikir. Reward, kalau reward tak semestinya nanti kalau aku ajar coin semua nak buat coin. Tak semestinya reward tu coin. Mungkin reward tu ikut korang, reward tu nak letak apa ke, apa-apalah boleh letak. Janji dia macam reward. So macam contoh, reward ni contoh kalau kita collect coin dapat 10 markah. So mungkin collect coin 5 markah. Itu reward dia, maksudnya bila dia collect coin tu reward dia 5 markah tu lah. So setiap game mestilah ada reward dia. So reward untuk kita dapat tarik lagi hati pemain untuk main game.
So dia main game, oh kalau aku dapat level ni, aku dapat ni. Kalau aku dapat level ni. Kalau cabaran pula, bila aku jatuh ni, uish, kenapa aku jatuh? So dia main lagi semula untuk dia lepas level tu. So dia ada daya tarikan untuk korang main. Tapi kalau tema game korang tu, korang kurang challenge, mesti pemain, dia sama ada pemain tu nak main sekali atau dia nak main banyak kali. Okay, kalau korang pun pernah buat install game dekat phone, lepas tu tak sampai berapa lama, uninstall balik. Sebab apa? Kita kena tahu kelemahan game korang tu. So kalau kita buat game, mestilah kita nak orang install and main dalam phone lama. Contoh korang sekarang main PUBG, ML. Korang install, lepas tu mana ada uninstall lagi? Ada kan dalam phone kan? Rasa kebanyakan lelaki dalam ni main game. So, macam mana game tu dapat bertahan untuk kita tak uninstall game tu? Itulah dia, menarik tak menarik daya tarikan game tu. So, korang nanti buat game ikut umur lah korang nak buat. Buat budak-budak. Kalau korang buat budak-budak lagi lah, macam mana nak daya tarikan budak-budak? Sebab untuk tarik budak-budak untuk main game, untuk install and uninstall, budak-budak sangat kalau tak menarik memang diinstall, dia main kejap, uninstall balik. So aku tak nak korang buat game ke arah situ. Orang budak-budak install, tak sampai 10 minit, uninstall balik. Sebab tak best. Sebab budak-budak dia mudah bosan kalau dalam dia tak menarik. So antara sebab-sebab yang aku nak korang buat betul-betul menarik adalah sebab itulah. Sebab kita tak nak buat game untuk budak main and uninstall. Kita nak buat budak install dan dia akan kekal lama untuk main game kita tu. Sekarang kita pergi ke arah apa nama benda ni? Animation. Sekarang nampak kan skrin aku kan? Nampak tak? Nampak. Alhamdulillah kalau nampak. Okay, sebelum ni aku ada bagi korang satu video yang korang boleh tengok-tengok dekat video tu apa yang dia buat untuk jadikan gambar banyak-banyak, macam mana nak jadikan dia sebuah animation. Okay, aku akan ajar korang satu animation iaitu bila dia duduk diam. Okay, kalau korang tengok player aku ni. Okay, bila dia duduk macam ni, dia bergerak. Nampak kan? Dia bergerak kan? Nampak? Macam mana? Yang first aku nak ajar korang. Sebab ni aku akan bagi tugasan korang untuk siapkan animation dia daripada satu benda. Aku nak semua. Kalau korang tengok animation aku dalam laptop sekarang. Okay, lompat ada animation. Jalan. Lepas tu tunduk pun ada animation. Jalan pun ada animation. Nampak bergerak kan? Kaki semua kan? Lompat ada. Duduk berdiri tegak ni pun ada bergerak-gerak. Tunduk pun ada. Okay. Tugasan aku akan ajar korang buat satu animation. Iaitu bila dia duduk, bila dia macam ni. And dia gerak-gerak macam tu. Kalau lagi mungkin aku akan ajar sekali run. Okay, sekarang untuk buat animation. Pertama sekali. Bila kita nak buat animation, pastikan ada karakter lah. Kalau kita tak ada karakter, macam mana kita nak buat animation, betul tak? Okay, pertama sekali kita kena tekan player. Bila kita tekan player ni, sekarang kita, sebab kita nak buat animation berkaitan karakter ni. So, kita kena pastikan kita kena tekan kat player dulu. And kita kena pergi dekat window. Okay, kita akan nampak animation. Kat window ni ada animation. Semua boleh ikut kot. Sebab kot lepas. Nanti korang tak tahu macam nak buat animation. Sebab aku ada bagi video contoh tadi. Macam mana nak buat animation dia sampai siap. Tapi yang ni aku ajar. Sebab yang tu dia cakap English. Yang ni aku cakap Melayu. Sebab aku akan ajar untuk dia duduk diam. Macam mana dia bergerak. Yang macam mana animation tu loop. Maksudnya animation tu bergerak tak berhenti pun. So aku akan ajar yang berdiri dulu. Okay. Kat bawah ni kalau kita dapat tengok. Ini tempat animation. So animation ni berapa laju dia gerak. So kalau korang nampak player aku kat sini bergerak. Nampak kan? Player ni bergerak.
inilah animation dekat sini. So macam mana kita nak dapat animation ni? Korang sekarang kat sini betul tak kosong? Dia ada logo create betul? Ada logo create. Okay, create. Ha, So, tu. okay, yang pertama korang tekan create tu. Okay, tekan Sekarang, create. okay, sekarang kalau korang tengok skrin aku mungkin tak jadi nanti. Nak kena save. Sekarang kita Hisham. Okay, Hisham sekarang present. Okay, kita tengok dekat laptop Hisham. Beres. Supaya nanti bila apa-apa boleh tanya Hisham sebab Hisham dah buat. Baik. Betul lah kan? Tanya aku pun boleh, tanya Hisham pun boleh. Ya, boleh tanya Hisham. Bantu rakan-rakan. InsyaAllah. Okay. So, Okay, pergi ke window. Dah tekan lah. Okay, dah tekan window. Okay, tekan create tu. Kita tekan create, lepas tu save. Kat sini untuk kita nampak lagi senang kita punya animation, lagi teratur, kita buat satu folder baru. Dekat sini. Satu folder baru. Dekat mana? Dekat dalam ni? Dekat dalam ni lah, kat dalam ni. Kat sini lah, kat sini. Okay. Buat satu folder baru. Okay, kita namakan folder tu animation. So semua nanti animation kita file animation kita letak dalam ni. Okay. Tekan animation tu, okay, masuk dalam tu. Okay, kat sini kita tukar. Kat sini sabar. New animation tu tukar. Kau nak tulis apa? Berdiri. Ke apa ke, buatlah ikut suka hati. Stand. Oh, stand. Okay, boleh. Okay, save. Okay, sekarang stand. Okay, sekarang dalam file yang aku dah bagi ni, kalau kita buka dekat Sunnyland, Buka kat mana? yang belah kiri dekat project tu. Okay, sekarang nampak tak file animation yang kita buat tu, nampak dekat situ? Betul. Okay, maksudnya nanti bila kita dah buat game, kita boleh cari dekat dalam animation, semua animation yang kita buat, kita boleh cari dekat situ. Okay. So, sekarang kita nak buat untuk stand, so kita buka dekat Sunnyland tu. Sunnyland. Dekat artwork. Dekat mana? Artwork. Okay, artwork. Dalam sprite. Okay, dalam player. Okay, kat situ ada idle, betul? Dia dalam ni dia panggil idle. Idle tu berdirilah. Okay, dekat dalam idle tu ada, cuba buka idle tu. Dalam idle tu ada lagi tu. Okay, dekat dalam idle tu sekarang ada 4. So, kalau kita tekan dekat 1, tekan dekat 1 tu. Player idle 1 tu. Okay, kalau kita tengok dekat belah kanan, dekat inspector belah kanan. Okay, dekat inspector belah kanan. Okay, cuba Hisham tekan 1, 2, 3, 4. 1, 2, mesti lain-lain. 1, 2, 3, nampak tak karakter belah kanan tu bergerak? Dia gerak. Okay, dia gerak. Sekarang kita select semua tu, player 1 sampai player 4, kita select semua. Select semua. Tekan 1 tu, betul shift. Okay. Shift, tekan nombor 4. Okay, tarik dekat dalam animation dekat tengah tu. Ni tarik pergi sini lah. Tarik bukan, tarik dekat dalam tu. Time tu. Dalam mana? Dalam tengah tu animation. Ni. Guys tu. Letak. Okay, sekarang kalau kita play, nampak tak button play kat bawah tu? Button play kat bawah. Sekejap. Button. Itu. Bawah tulisan animation tu. Oh, ni. Okay, kalau kita play. Nampak karakter atas tu gerak kan? Ekor gerak. Ya betul. Okay, ekor dia gerak. Okay, sekarang terlalu cepat animation tu. Kita gerak kan. Kita tarik dekat ujung, nampak tak ujung? Bukan dekat bawah sikit. Nampak ada satu line biru tu. Select balik semua. Select balik semua. Bukan kat situ, dekat dalam tu. Tarik macam select semua kat dia stop. Okay. Okay, tarik. Boleh nampak tau? Boleh tarik sampai 20 cukup. Kalau kita play balik, sekarang ekor dia bergerak. Ekor gerak. Okay, kalau ekor dia bergerak, maksudnya dah betul lah tu. Dekat atas tu, cuba tekan player balik. Dekat belah kiri hierarchy.
Yang lelaki tekan play. Oh, Masuk play lah. macam mana nak tekan animation tadi balik? Habis lah. Sebab tengok tadi kalau Hisham tekan kat BG tak silap. Betul tak? Cuba pergi dekat BG tu balik. Nampak? Kenapa animation buat kat BG? Oh. Ada salah, delete balik. Buat kat Delete player kat kan. kanan tu, dekat BG tadi, tu, belah kanan tu. Belah kanan dekat inspector nampak ada animator tu. Nampak? Tu animator. Okay, Tu animator. tu. Dekat right, dekat belah kanan tu ada okey tu. Remove component. Okey. Oh, buat kat player. Pastikan kita sebab tu tadi kalau Hisham tengok kenapa dia punya tu ke dekat belakang. Dia yang bergeraknya echo dekat belakang sebab Hisham tak tekan dekat player tu. Kena pastikan tekan dekat player. Bagi kita nak buat animation dekat player, ya betul. Okay, balik lah. Buat stand, tulis stand balik. Stand. Nanti dia replace file. Tekan stamp yang atas tu. Tekan yang atas. Okay. Okay, save. Replace je. Okay, buat balik tadi. Okay. Ingat buat semua tu balik. Ya. Shift. Dah, jap. Shift nombor 1, tekan nombor 4. Tak payah tarik. Shift dekat nombor 1, tekan nombor 4. Tak payah tarik. Tekan nombor 4. Sambil tekan shift. Okay. Lepas tu. Okay, sebab sekarang laju sangat. Okay, tekan kat 20. Cuba play. Kita akan nampak play tu bergerak. Nampak? Okay, baru nampak. Okay, sekarang dia dah bergerak. Sekarang kalau kita tengok, kalau kita tekan dekat animator, mana animator? Pergi dekat window, okay ni unplay balik. Okay. Dekat window, pergi dekat window. Atas. Dekat animation. Okay, tekan animator. Okay, sekarang kita ada animator. Kenapa kosong? Okay. Pergi dekat animation tadi. Dekat project. Okay. Dekat atas. Animation. Okay, buka dalam animation tu. Okay, tekan dekat player. Okay, sekarang kalau kita tengok kat situ, stand dah ada kat dalam tu, betul tak? Betul. Okay, sekarang kalau kita play game ni sekarang, cuba play. Tekan je play. Tekan play. Okay, kita dah nampak. Dia dah bergerak karakter tu. Betul. Okay, sekarang kita, maksudnya untuk karakter tu berdiri, dia dah siap lah sekarang kan, betul? Betul, untuk Macam ni lah buat animation, tak susah pun buat animation. Nak buat animation tak susah. Tapi yang susah tu kalau kita tak nak belajar buat animation. Okay, untuk stand dah. Okay, sekarang untuk stand dah buat. Sekarang kita buat lari pula. Beres. Okay, sekarang kita tekan balik, ingat yang penting tekan kat player. Tekan kat player. Okay, buka scene balik, scene. Scene atas scene. Sebelah game tu. Okay. Dekat bawah tu macam mana kita nak buat animation baru. Kita tekan dekat stand tu. Apa stand? Okay, nampak create new clip. Dekat create new clip ni untuk kita buat animation baru. Okay, untuk kita tekan balik create new clip, pastikan kita kena buat dalam animation, dalam folder animation. Okay, untuk tadi stand, ni nak buat apa? Run. Okay, run. Ya. Kalau huruf besar, okay. Okay, sekarang. Okay, dekat run. Okay, sekarang kita cari balik dekat sebelah kiri tu. Dekat player tu tadi, kat bawah. Mana run? Betul. Tadi scroll je bawah. Tu dah ada kat bawah tu. Okay, run. Pilih yang run tu. Run. Buka. Dia ada berapa banyak? 6.
Select semua. Kita kena select semua. Kalau kita tengok, okey, kalau kita tengok dekat belah kanan tu berubah tak belah kanan? Belah Okey. kanan. Okey, tarik masuk dalam tu. Macam tadi, sama tadi. Okey, tarik. Pergi sampai 20 dah okey dah. Okay, sekarang kalau kita tengok dekat dalam animator, okey, cuba buka animator balik. Tu ada dekat atas tu, tak payah nak tekan kat situ. Dah ada dah kat atas tu. Sebelah game. Ingat tekan player dulu. Apa-apa tekan player dulu. Okey. Sekarang kat situ kita dah ada dua. Tadi kita dah buat stand, ada run. Okey, macam mana kita nak sambungkan, macam mana kita nak macam mana kita nak cakap? Macam mana kita nak maksudnya rangkaikan dia. Maksudnya kita bila kita tekan lari, dia masuk ke animation run. So yang pertama sekali, kita kena sambungkan dia. Okay, bila kita right click dekat stand tu, cuba right click dekat stand tu. Dekat stand. Okay, kita yang penting yang pertama kita kena buat make transition. Make transition ni untuk dia transition. So contoh bila kita tekan ke kanan, dia akan tukar animation run. So inilah antara yang kena buat ini, benda ni. So kita buat make transition. Ke run. Tekan ke run. Apa dia? Sambungkan ke run tu. Okay, dah sambung kan? Sambung ke kanan. Dah. Okay, sekarang jarakkan sikit bagi nampak sikit. Gerakkan, tarik je lah. Okay, stand tu pun gerakkan sikit. Okay. Sekarang kita tengok run, stand sambung kat run. Tapi kalau kita fikir kalau kita fikir logik, kalau kita sekali je maksudnya make a transition, maksudnya daripada stand ke run, kalau dia tak lari, dia mestilah stand balik, betul tak? Betul. So kita kena buat transition daripada run pergi ke stand balik. Okey, dah jadi. Okey, sekarang sebelum kita nak buat tu, kita kena buat parameter dulu untuk coding tu. Parameter yang pertama sekarang untuk lari. Sekarang dekat tepi tu dah parameter kan? Nampak tak parameter tu? Belah mana? Tu. Tu kat situ. Nampak tak parameter? Okey, sekarang dekat parameter kosong kan? Parameter ni penting untuk kita letak nanti untuk kaitkan dia dengan dalam coding. So kat sini kita tambah dekat situ float. Nampak lambang tambah? Float. Ambil float. Dekat situ kita letak, nak letak apa? Speed ke, laju ke? Letak laju. Ke speed ke boleh. Pastikan kita kena ingat ejaan dia macam mana. Sebab benda ni akan bergantung kita dalam coding nanti. Kalau speed okey lah. Ikutlah. Nak speed semua besar. Okey, sekarang kita pergi dekat belah kanan. Sekarang kita kena tekan anak panah yang pertama dulu. Nampak tak? Yang pertama. Tekan anak panah yang pertama. Okey, yang tu. Okey. Sekarang yang preview tu turunkan ke bawah. Tarik ke bawah. Dia akan turun ke bawah. Bukan tu. Yang tadi lambang tadi. Bukan tu. Pergi dekat atas. Tadi dekat belah kanan tu. Turun sikit. Nak nampakkan inspektor tu besar. Oh, ni. Bukan. Tadi di antara preview dengan atas tu. Tadi logo tadi. Yang lambang tu. Yang tadi tu. Rendahkan preview ni. Faham tak maksudnya? Tu tekan tadi. Sekarang kita nak tengok inspektor tu. Okey. Sekejap bagi Afiq present sekejap. Lagi Syam. Kau turunkan preview kata Syam. Turunkan preview macam ni. Ya. Macam ni. Sekarang kita nak buat macam ni kan. Nampak tadi preview ni tinggi Syam. Rendah kan. Okey, present balik. Isyam punya screen. Afi nak tunjuk Isyam punya screen supaya nanti
bila nak buat sebab sekarang kita ada 4 coding, 4 kita punya animation. Kita ada run, kita ada idle, kita ada run, kita ada lompat nanti, and kita ada dia merangkak. Okey, sekarang kita nak tengok dekat belah kanan. Okey, kita scroll bawah sikit. Okey, nampak dekat condition bawah, sebab kita kena letak condition untuk dia tukar. So untuk dia tukar, kita tambah dekat situ, nampak tambah. Sekarang kita dah ada speed, nampak yang kita dah buat tadi. So dia mesti greater. Greater kalau okey, kita tunjuk greater dulu. Greater betul kena greater. Dekat tepi tu kita letak 0.01 je supaya tak laju sangat dia bertukar tu. Okey, cukup untuk tu. And dekat atas tu kita kena tak payah has exit time. Antik dekat has exit time. Exit time tu kita antik. Okay, dekat setting, yang penting dekat setting kat sini, kita kena setting dekat setting tu. Nampak setting tu kan boleh turun bawah. Dekat setting. Tu setting dekat bawah has exit time tu. Okay. Okay, buka. Okay. Dekat transition duration tu. 0.25. Kita buat kosong je. Kalau 0.25 agak lambat, kita buat kosong je. Okey, dekat situ. Sekarang kita dah siap kat sini. Kalau kita dah siap kat sini, cuba kita play balik. Adakah boleh untuk kita coding? Adakah boleh untuk dia transition tu? Kalau kita tekan kanan, okey, sekarang kenapa dia tak tukar transition tu? Sebab kita kena tambah dalam coding kita. Supaya dia trigger apa yang bila kita tekan ke kanan tu dia trigger, maksudnya masuk coding ni. Okey, cuba unplay dulu. Okey. Sekarang dia dah unplay, tukar dekat scene balik. Dekat animator balik. Okey, dekat animator. Dekat yang sebelah lagi satu. Nampak anak panah yang kat atas? Yang kat atas, okey. Okey, okey. Yang ini kita kena terbalikkan dia sebab dia nak terbalikkan balik pergi kepada stand, betul kan? Yang penting kat atas tu kita has exit time kita tutup, anti. Dekat has exit time, dekat setting kita buat duration tu pun jadi kosong balik. Has exit time tu anti. Nampak has exit time? Dah. Okey, baru anti. Okey, turun bawah. Bila kita nak, tadi kita pilih dia true, betul kan? Kita pilih dia greater. Sebab stand, dia pergi ke lari, kita pilih dia greater. So, untuk ni kita less. So, dia patah balik pergi stand. Takkanlah dia sama greater dengan greater. Betul kan? Betul. Okay, sekarang kat situ kita letak 0.01 juga. Okay, sekarang untuk kita nak transitionkan dia daripada stand pergi run, kita kena tambah sesuatu dekat coding. So sekarang pergi dekat scene. Scene and tekan player. Okay, cuba cari player movement kat bawah. Dekat belah kanan. Belah kanan. Dekat inspector. Player movement. Ada dekat bawah tu. Okay, player movement. Okay, nampak kan player movement. Okay, buka player movement tu. Coding tu. Bukan tekan situ bang. Itu script, nampak script? Bawah dia. Tu belah kanan tu tekan. mana tu? Tekan kat coding tu, tekan. Tekanlah. Double click. Dia bergurau pula. Okay, sekarang kat dalam ni perkara pertama yang kita kena buat dekat bawah public character controller 2D controller tu. Okay, kat situ kita kena buat satu public iaitu public animator. Huruf kecil bang. Betul. Untuk urut tulis coding. Okay. Kalau kita public space animator. Animator kena huruf besar. A besar. Animator, and kita tulis animator lagi semula tapi huruf kecil semua.
Jarak lagi sekali. Jarak. Space. Ni Ni untuk kalau kita coding, maksudnya dia ada variable tak silap nama dia kat atas supaya dia tahu nak panggil dia kat mana kat bawah. Sebab nanti kat bawah dua ini animator, lepas tu kita kena letak titik koma. titik koma. Ni salah satu tulis coding ni. Betul tak? Okey betul. Okey, sekarang kalau kita tengok kat bawah, yang bergerak kiri kanan yang mana? Okey, kat situ. Nampak tak void update tu? Okey, kat situ ada kita if get button down dia jump. Kalau crouch dia ke bawah. And button up false dan dia crouch. Okey, kat situ dia punya coding. Sekarang kita nak buat coding kita yang bergerak kiri kanan. Sepatutnya dekat horizontal tu, betul tak? Ni. Sekarang kita kena panggil balik yang kita, ingat tak yang kita buat kat atas tadi? Kita buat animator, betul kan? Kita dah create satu variable kat atas animator. So, kita space kat bawah horizontal move tu. Ni. Space kan dia. Enter sekali. Bagi jarak sikit. Okey. Lagi sekali. Okey. Okey. Tekan ke tengah-tengah dah okey. Sekarang kita kena tulis coding untuk panggil balik yang atas tu supaya coding kita kat dalam tadi bergerak. So kita kena tulis animator. Tulis animator huruf kecil. Ingat tak kat atas semua kecil tadi? Yang hujung tu yang kita panggil tu animator dot set S besar SET. Okey. ET kecil. Okey, kat dalam tadi kita pakai apa? Ingat tak dekat parameter tadi kita add apa? Kita add float, betul tak? Betul. Kita pakai float tadi kat dalam kan. So kat sini kita kena pastikan kita set float balik. Set float. F besar. Jarak apa? Tak jarak. Float. Set float. Okey, sekarang buat dalam kurungan. Sekarang kita, dalam kurungan ni kita nak panggil, ingat tadi kat dalam kita tulis speed, betul? Sekarang dia mesti nak detect, maksudnya dalam coding, dia nak detect apa benda yang kita, maksudnya kita tulis coding ni nak panggil apa sebenarnya. Dekat nak panggil, maksudnya dalam tu dia nak tarik apa. Maksudnya kita tulis coding untuk dia tarik kat dalam tu. So nanti bila dia baca speed, maksudnya dia tahu apa benda yang dia nak baca dekat dalam Unity tu. So kat sini yang penting kalau kita nak panggil sesuatu kat dalam tu, kita kena letak inverted comma yang kat atas. Dua kat atas. Dua kat atas. Yang dua kat atas. Bukan yang tu satu-satu. Dia dua-dua. Okey, yang tu. Kat dalam tu kita letak speed. Okey, sebab kat dalam tadi semua huruf besar kan. Kat sini pun kena pastikan semua huruf besar. Sekarang kita koma kan. Lepas tu bukan. Kat dalam tu lagi. Selepas inverted comma. Inverted comma tu untuk nama file je tadi sebab kita panggil dia speed kan. Sekarang kita koma. Space horizontal move. H besar. Yang macam sama atas. Nampak ada horizontal move kat atas. Macam mana dia je? Cuba tekan H, cuba tulis horizontal. Nampak tu dah ada kat bawah, tekan je enter kat bawah tu. H, tu. Tekan. Dah keluar. Ingat kat ujung kita kena letak apa? Titik koma. Tapi sekarang kita kena ingat, kita nak patah balik pun, kita nak dia boleh run juga. Maksudnya pakai animation yang sama, betul kan? Yeah. Okey, sekarang yang penting kita dekat depan sekarang horizontal move tu kita letak lagi satu bracket. Dekat depan ni. Horizontal move, kita letak bracket dekat dalam tu. Hujung pun letak bracket lagi satu. Sebab kalau nanti kalau kita hujung tak letak bracket lagi satu, dia akan error lah sebab mula letak macam tu. Ya, sebab kan mula dekat speed tu ada satu bracket. Okey. Ada hujung satu. Okey, depan horizontal move tu kita kena letak satu yang dipanggil nama dia lah.
Memang kita kena letak max, tulis max, M-A-T-H, M besar. Max, M je besar. Okay. Dot F, F besar cik. dot ABF, ABS. A besar. Okey. Tujuan kita letak ni untuk horizontal tu kita tak naklah dia boleh bergerak ke depan je dia boleh berlari. Mesti nak patah belakang pun kita nak dia berlari, betul tak? Betul. So kalau kita tak tulis macam ni, dekat dalam tu nanti dia akan buatkan karakter kita boleh gerak lari kat depan je. Ke belakang tak boleh. Maksudnya ke depan positif. Maksudnya ke kanan kalau kita belajar paksi X, Y, kalau paksi Y tu kalau ke kanan positif, betul kan? Kalau ke kiri negatif. So kita nak buat positif boleh lari, ke negatif pun boleh, dia boleh lari. Ni dia punya coding yang kita kena tulis. Untuk horizontal lah. Ini bukan atas bawah, ni bukan lompat ke apa ke. Ini untuk horizontal move. Okay, cuba save. Control S. Okay, dah save kan? Dah. Okay, sekarang cuba tutup, letak coding ni kat bawah. Buka kita Unity balik. Okay. Okay, dia tengah tu. Tunggu jap. Okay. Okay, cuba play. Ni apa ni? Tak ada apa. Tak boleh. Sekarang error dia. Error. Kejap. Cuba tekan error dia tu kat mana. Tukar error dia maksudnya? Tekan error dekat bawah tu. Tu. Okey. Sekarang tekan jap. Tengok tadi dekat dalam coding tadi. Mat tu ada F. Patut tertinggal macam error je. Apa ni? Mat, betul tu mat. Lepas tu ada hujung dia ada F. Huruf F. Save balik. Control S. Okey, cuba buka balik. Patut macam salah. Cuba play. Lari dia tukar tak? Tak pun. Tak ada lompat lagi. Tak ada lompat. Ya, sebab dekat dalam coding tu kita kena settlekan semua coding. Baru dia boleh linkkan dengan semua, tahu tak? Okay, sekarang itulah tugasan yang aku nak bagi. Untuk korang siapkan minggu depan. Sekarang, coding ni boleh jalan. Kalau kita buka kat animator, kalau kita tekan kat animator. Okay, sekarang aku akan present screen aku. Okay, sekarang semua dah nampak kan? Sekarang, aku baru ajak itu baru nak linkkan stand dengan run. Tapi belum siap. Dia kena siapkan semua baru kita boleh tengok hasil dia. Kalau kita nak tengok hasil dia kejap Sebab aku pun buat sama korang tadi. Okey, sekarang kalau kat sini, kalau korang nak tengok coding, okay, ni kalau korang nak print screen ke apa ke, ikut suka korang. Sekarang kalau play, okay, aku sebenarnya nak tunjuk macam mana coding tu function. Okay, sekarang kalau korang tengok kat dalam ni, nampak kan? Sekarang yang jalan coding idle, betul kan? Nampak dia run macam ni? Kan dia nampak besar. Okay, korang nampak tak yang bawah ni? Nampak ke tak? Nampak tak? Nampak. Okay, sekarang idle ni bergerak kan? Kalau kita masuk ke lari, nampak? Kalau kita lari, nampak? Yang bawah tu yang bergerak. Run tu yang bergerak. Nampak? Nampak. Sekarang run tu bergerak. So, tengok. Kalau kita duduk diam, dia masuk ke idle balik. Kalau kita lompat, dia masuk jump.
So ini yang kalau tadi aku dah ajar untuk coding, kalau ni tunduk dia akan masuk ke situ. Inilah gunanya kita kena buat transition, dia pergi dan balik. Supaya dia masuk balik coding yang berdiri ni. So kalau kita tengok tadi, sama je macam Hisham dengan aku buat. Okay, kita buka dekat player movement ni tadi. Okay, kalau kita tengok kat sini. Sama kita letak ni. Public animator. And animator ni. And kita letak ni. Sama kan? Betul tak? Sama. Okay, sekarang kalau korang tengok kat sini, yang ni aku dah buat. Apa yang, kalau berbeza dengan korang, apa yang berbeza dengan korang kalau coding ni? Sekejap. Tak ada animator tu. Tak ada ni kan? Inilah yang aku nak korang buat, yang tunjuk kat aku minggu depan. Sebab So buat coding ni save lepas tu boleh tak? Kalau kita buat semua coding ni, ingat tadi kita baru buat berapa sampai run je kan? Okay, kalau sampai run, maksudnya kalau tengok, kalau kau tengok aku punya dah sampai sini. Semua dah siap. Oh, okay. Maksudnya ni aku buat ni. So siapa tak jadi boleh tanya aku. Ini boleh dikatakan tugasan untuk minggu ni aku bagi kat korang. Macam mana nak jadikan dia bergabung semua. Okay, faham. Okay, sekarang tadi aku dah ajar player idle untuk run. Sekarang korang kena siapkan crouch. Crouch ni tunduk and ni jump. Okay. Okay, itu tugasan. Ingat ni tugasan minggu ni. Pastikan minggu depan tadi aku dah panggil Hisham, Roy dengan Sophie. Minggu depan aku akan panggil orang lain. Aku akan panggil random. Okay. So, tadi korang dah tengok dekat laptop Hisham dah jadi buat benda tu. Cuma kita satu cabaran adalah untuk macam mana nak linkkan semua tu. Sebenarnya nak kata tugasan pun tak tugasan sebab aku dah bagi contoh video macam nak ikut. Video aku pun dah ada, aku dah ajar pun macam mana. Just macam mana nak link semua aku dah ajar tadi. Just follow je lah. Just follow. So aku nak tengok korang jadi tak jadi. Kalau follow pun tak jadi, itu ada satu masalah lah tu. So kena rajin-rajin lah sebab benda ni latihan juga untuk orang. Untuk nanti korang nak buat. Sebab ini mudah je kalau ikut. Aku dah bagi contoh video. Aku dah ajar dekat sini macam mana nak buat. So dah mula-mula yang penting yang tadi aku selalu ingatkan kena tekan kat player. Apa-apa kita nak buat animation, kita nak buat animation dekat player. So pastikan kita tekan player. Barulah kita tekan window and animation. Animation ni kita tekan sekali je. Dia dah ada kat bawah. So dia dah ada kat bawah. Animator pun kalau kita tekan sekali dia dah ada dah. Kat sini animator aku letak kat sini. So animator pun dah ada. So dekat sini sebenarnya tugasan ni cari macam mana nak selesaikan boleh bergerak semua macam aku buat. Yang ni aku buat dari mula. Aku pun buat, nampak tak? Aku pun buat tugasan macam korang. Dan aku dah siap. Boleh gerak semua benda. Nampak? Boleh gerak. Untuk coding dia, coding dia kena buat macam tadi aku buat untuk speed. Mana kena buat lagi contohnya animator untuk set slot untuk run semua. Macam ni is jumping. Is jumping aku tukar, aku buat untuk jump. Kalau jump kita tak pakai macam tadi kita pakai float. Kalau jump kita tak pakai float, kita pakai boolean. Tahu kan? Dah belajar coding kan? Tahu kan boolean tu apa? Float apa, boolean apa. Kalau jumping kita pakai boolean. Kalau kita tengok dekat sini, kalau jumping, kejap. Okey, kalau jumping kat sini, kalau dengan idle. Kalau jumping, kita pakai is jump. Kalau kat sini, jump. Yang ni, okey. Kalau jumping, kita kena buat true. Maksudnya, dia sama ada true dengan false ni, kita gunakan bila, contoh kita tekan button up kan, kita nak dia lompat lah kan, betul? Betul. So, bila kita tekan button lompat, maksudnya button up, maksudnya dia pergi true.
and kita lepas button up, dia jadi false. Maksudnya true or false. So kalau false, kalau kat sini kalau korang tengok, contoh kalau ini kan sekarang kalau kita tekan button up, dia akan lompat. Kalau kita lepas button up tu, dia akan berdiri balik kan? Betul, dia akan berdiri balik, kita akan pergi dekat idle balik. Kalau kita tengok dekat idle kat sini, aku letak dekat condition dia, is jumping ni false. So, kita lepas, maksudnya true or false. True maksudnya kita tekan button, false kita lepas button tu, dia akan jatuh balik. And dia akan start balik animation idle tu. So, macam speed. Speed ni kita less. Sebab dia bukan untuk lari, betul? Kalau speed tadi untuk lari, betul? Betul. Kalau lepas jam dia lari, kat dalam ni kita letakkan dua condition dia. Satu, sama ada lepas jam dia berdiri balik ataupun lepas jam dia terus lari. Kalau lepas jam dia terus lari, maksudnya kita kena letak is jumping ni false, tetap false sebab kita lepas button up, and speed kita kena letak greater. Sebab kalau dia terus lari lah. Tadi kat atas kita letak less, kat sini kita letak greater. Ini benda-benda yang kena ingat. Kalau macam kenapa kita letak any state, sebab any state ni kita boleh mewakili dia dari idle. Kalau kita tak nak buat dari any state pun, kita boleh buat juga yang patah balik macam ni. Ni kan ada pergi, ada pulang kan. Ni pun ada pergi, ada pulang. Cuma yang ni, dia pergi sini and dia pulang dua kat sini. Maksudnya any state ni kalau kita nak buat pun boleh. Tapi kalau kita tak nak buat, kita boleh buat kat sini, kita buat transition, kita buat sini balik. Tapi sekarang aku tak nak ajar korang macam tu, aku nak ajar macam ni. Tapi kalau korang nak buat sendiri lain daripada aku buat pun boleh, tak salah. Maksudnya korang belajar benda tu. Korang tengok YouTube ke, korang tengok apa ke, korang belajar untuk buat yang tu. Sekarang ni tugasan untuk minggu ni. Ingat, semua ingat semua dengar apa tugasan minggu ni. Nanti ada pula tak tahu apa tugasan minggu ni. Dengar. Isyam, kalau kawan tanya, Isyam akan jawab InsyaAllah kalau sampai daripada yang aku buat tadi boleh je kalau nak. Lepas tu? Yang lepas tu kena buat lagi. Kena belajar. Ada sebenarnya proses lepas tu sama je macam proses satu tadi. Tak ada apa yang berubah sangat pun. Just buat lagi, just buat untuk lompat pula, just buat untuk merangkak pula. Kalau korang tengok coding dia, okay, animator set float, okay. Kalau korang tengok kat sini. Aku buat yang ini semua benda yang kita tulis kat sini, semua benda yang kita telah buat kat dalam tadi. Animator.setFloat, speed. Kalau speed tengok, kalau speed, ejaan speed ni aku S je besar. Sebab dekat dalam ni, dekat dalam parameter tadi, tengok aku buat S je besar. Kalau macam Hisham tadi, dia buat semua besar. SPEED tu semua besar. Cuma aku kat dalam ni, aku buat S besar sebab ikut kat dalam lah apa yang kita tulis. And, okay, kita tengok jump. Okay, jump. Okay, kenapa kita letak true? Ingat tak macam aku cakap tadi? Kalau kita nak jump, mestilah dia true. Kalau dia tak jump, dia false. Betul? Betul tak tu? Faham ke tak tu? Faham tak? Hello? Faham. Tak dengar tadi. Yang internet lost ke apa tadi? Okay, sekarang macam tu. Contoh sekarang kita, ni dekat jam. Kalau dekat crouch adalah merangkak. So macam ni kita nak buat button tengok. Kalau ikut video tu nampak? Is crouching. Is crouching, is jumping. Nampak is jumping ni? Is jumping ni adalah benda yang sama aku tulis dekat dalam. Nampak is jumping dekat sini. So dia benda apa yang kita tulis kat dalam ni, itulah yang kita kena tulis kat coding. Kalau benda tu tak sama, dia akan error lah. Kalau error tu yang jadi masalah nanti. So sekarang dekat dalam ni dia dah is jumping, kat dalam tu dekat dalam Unity pun kena is jumping supaya benda tu synchronize, supaya bila dia nak panggil balik apa yang dia tulis kat dalam, dia akan synchronize lah. So kalau kat sini kalau aku dah bagi contoh video tu, dia akan ajar korang.
So, sekarang aku dah ajar korang untuk satu benda. Sebab aku tak nak korang dengar je apa aku cakap, nanti korang tak buat, korang lupa. Dia korang kena praktiskan benda tu korang buat. Bila korang praktiskan, korang akan, oh macam ni, macam ni, macam ni. Sebab tak semua situasi akan sama. Semua situasi game akan berubah ikut keadaan korang, ikut game apa yang korang nak buat. Semua game takkan sama pakai animator, set float, benda-benda ni. Takkan sama semua game. So mungkin game korang nanti dia bergerak ke atas ke, dia bukan horizontal. Mungkin ada game dia nak bergerak ke atas, mungkin dia buat jet ke, jet pejuang, mengelak-ngelak ke, boleh tembak-tembak jet dia. Kan STEM kan teknologi. Teknologi kan boleh jet nak tembak-tembak ke apa ke. Mungkin game korang ke atas, bukan horizontal. Ke atas apa yang dia panggil? Adalah tu. Tak berapa ingat yang tu. Kalau ke atas, sekarang game kita horizontal. Maksudnya dari kiri ke kanan, kanan ke kiri. Mungkin game korang nanti ada jet, boleh tembak ke atas. Macam game-game kat dalam phone tu, yang ada jet tu. So itu antaranya. Kalau ini, ya kot, itu nama dia. So dia akan berubah ikut game. Tak adalah aku kata semua game akan sama coding dia sebiji macam ni. Bukan, dia ikut apa game korang nak buat. Apa yang sesuai. So kalau korang kreatif lagi, mungkin ada cara lagi mudah untuk nak tulis coding lagi pendek. Itu kena usaha sendirilah. Sebab macam aku dulu pun tak semua Dr. Laili ajar. Dr. Laili ajar juga. Dr. Laili Yang bawah tu jump fall tu ke? Apa? Yang bawah. Yang mana? Yang bawah sekali. Bawah sekali? Oh, bawah sekali tu tak payah hide. Mana? Tu yang jump fall tu. Dalam coding korang dah ada dah tu. Oh, just ubah yang atas tu je lah. Dia bukan ubah, dia tambah. Okey, tambah. Dia kalau ubah lain, coding akan lain. Beres. Korang tambah je kat dalam ni. So, yang video aku bagi kat korang tu dah cukup lengkap. Sepatutnya video tu dah boleh membawa korang untuk siapkan tugasan ni. So, dia bergantung korang rajin tak rajin untuk buat benda ni. Sebab tugasan, untuk apa-apa yang aku tanya kat dalam ni, mungkin aku akan bagi markah bonus ke nanti. Bila korang tak cukup satu markah, mungkin aku akan bagi. Tugasan-tugasan ni penting. Aku tak adalah aku cakap semua yang korang buat ni semua ada markah, bukan. Cuma mungkin akan membantu korang nanti bila aku tengok nanti bila last nanti bila present game, oh budak ni tak cukup lagi satu markah nak dapat A ni, mungkin akan dapat point kat situ. Tak percaya boleh tanya Dr. Laili. So apa contribution korang dalam kelas tu, macam tugasan ni. Nanti akan ada satu tugasan yang ada betul-betul ada markah. So macam ni tugasan yang aku bagi, aku tengok siapa yang buat betul-betul, siapa yang bagi kerjasama. Itulah yang aku akan tengok nanti. So buat betul-betul, bagi lawa-lawa. Korang buat, maksudnya sesuaikan pergerakan tu boleh dengan level korang yang korang dah buat tu. Sebab minggu ni aku nak ajar korang benda tu. Sebab minggu depan aku nak ajar bila korang dah set animation tu, aku akan ajar korang macam mana dia nak collect sesuatu yang keluar markah ke atas. Aku akan ajar korang teks, macam nak tulis teks dalam kamera ni. Macam nak tulis teks. Macam mana boleh ada teks kat sini, mungkin korang nak tulis markah berapa. Sepatut markah tu bergerak. Setiap kali dia collect sesuatu benda. Sebab dulu, kalau waktu aku nak cerita waktu aku, kalau yang tu, Dr. Laili buat quiz lagi. Dr. Laili bagi berapa minit tak silap waktu tu. Doktor ingat Doktor? Yang Doktor bagi tu lab test kot waktu tu. Kan Doktor? Doktor ada kat situ ke? Doktor ada tak tu? Dulu Doktor siap bagi lab test lagi. Duduk dalam makmal, tak boleh tiru mana-mana, boleh tiru YouTube ke apa-apa ke. Ikutlah mana-mana korang nak tiru. Doktor Laili bagi berapa minit. Ni aku bagi seminggu ni. Untuk korang buat, kira lama ni. Doktor bagi lab test untuk korang buat. Dr. Laili bagi satu kertas yang semua syarat tu Dr. Laili nak. Korang tengoklah YouTube ke apa, tapi yang penting tak boleh tengok kawan. Macam mana nak siapkan dalam masa berapa minit tu. Dr. Laili nak macam mana dia boleh collect, ada keluar markah, semua boleh. Itu dijadikan lab test. So minggu depan aku akan ajar benda tu. Macam mana nak collect something. Korang nak letak coin ke, nak letak apa ke.
coin tu boleh berpusing lagi. Sebenarnya nanti minggu depan kita akan praktikkan coin tu. Kita macam mana nak gerakkan coin tu yang boleh gerakkan semua benda kat dalam tu. Okay, untuk minggu ni animation itu je yang aku bagi tugasan, sebab kalau aku tunjuk semua dari awal sampai ujung, nanti dekat laptop korang tak buat benda tu. Aku nak suruh korang buat, aku nak suruh korang faham apa benda yang kat dalam tu sebenarnya. Sebab sekarang Boleh, mungkin insyaAllah. ada antara korang ni yang tak faham lagi Unity tu sangat, betul tak? Mesti ada juga kan? Sebab Unity korang baru kenal semester ni. Ada Fi, aku pun tak faham mana pun. Sebab itulah kita kena explore sendiri. Sebab macam dulu pun, kalau nak dibandingkan dengan aku ni, dulu memang dia ajar surface je. Mungkin sekarang aku ajar banyak sikit sebab mungkin aku dah lalui benda tu kan. Jadi pening. So, aku nak bagi korang senang faham supaya nanti bila korang nak buat final game pun semua faham. And ada apa-apa nak tanya tak? Boleh sekarang dibuka untuk tanya. Nak tanya apa-apa. Fi, tunjuklah video gameplay. Gameplay hutan. Aina, pergi sana sekejap. Sekejap Ada gangguan. Okey, kita nak tunjuk gameplay hutan. Baru nak. Sekejap kita buka YouTube Dr. Laili. Korang dah subscribe belum? YouTube Dr. Laili. Dr. Laili. Okey. Nak present. Belum subscribe lagi, tapi nak kena subscribe ni. Itu tak subscribe. Aduh. Ada buaya. Okey. Sekarang nampak kan? Okey. Okey, ni game ni aku akan masuk pertandingan. Game ni dah masuk pertandingan. Game ni terciptanya daripada game semester 4. Waktu Dr. Laili ajar subjek reka bentuk interaksi, tak silap. Betul kan Doktor? Ya, betul. Reka bentuk interaksi. Waktu tu game tu tak macam ni Waktu tu game tu rasanya boleh tunjuk kat YouTube Dr. Laili ada ni. Okay, kat YouTube Dr. Laili mesti ada game hutan yang dulu. Klik playlist. Okay, playlist. Playlist. Okay. Cari subjek. Subjek apa kita dulu ni kan? Ada ke? Saya pun tak ingat lah. Kenali haiwan. Ada ni. Okay. Okay. Tapi tu paper prototyping. Cari yang semua paper prototyping Semua ni ada. Ni lain. Ni paper, semua paper prototyping. Paper prototyping je lah ada. Okay. Kalau korang tengok ni game asal mula-mula hutan. Nanti korang dapat bandingkan dulu dengan sekarang punya lah. Ini paper prototyping. Memang tak ada bunyi Kami memang tak ada bunyi tu. Sunyi sepi masa mula-mula tu. Waktu ni kami mula-mula memang tak. Ini tengok record pakai tangan ni. Record kamera. Kat dalam tu record pakai tangan. Semua record pakai tangan ni. Memang effort lah. Saya bagi langkah effort lebih. Kat sini potong getah bawa pokok sendiri. Sebab nak buat 3D ni pasal. Okay, ni daripada asal lah. Daripada asal betul-betul game hutan. Kalau korang nak tengok betul-betul lah. Tapi rasa ada yang lain Doktor. Doktor yang waktu memang tak ada yang lain Tak ada. Doktor dah buat siap-siap macam ni. Saya ikut by subject tu. Okay, sekarang kita tengok game hutan yang Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada adik-adik. Abang akan menunjukkan tutorial bermain permainan yang bertajuk Hutan. Permainan ini adalah bertujuan untuk adik-adik belajar membaca dan mengenali pantun warisan kita. Di menu utama, pada bahagian bawah skrin, terdapat ikon pintu yang menunjukkan butang exit. Adik-adik perlu klik ikon ini jika adik-adik ingin keluar daripada permainan ini. Ikon play
untuk adik-adik memulakan permainan. Jom kita memulakan permainan. Pada bahagian tetapan permainan, adik-adik boleh menetapkan sama ada perkataan ditunjukkan dalam bentuk suku kata, audio latar belakang dapat didengar atau tidak, serta suara pembaca dapat didengari atau tidak. Seterusnya, adik-adik boleh klik ikon next berbentuk anak panah ini untuk meneruskan permainan. Kalau aku nak bagi tahu korang, game ni waktu ni game waktu tu tema game education ke doktor? Kan doktor? Waktu tu tema game education kan? Betul game education. So game kami ni untuk ajar budak-budak membaca. Kalau korang tengok daripada mula, kalau kat sini semua aset dekat dalam ni 100% kami punya. Aset buat sendiri. Macam sebelum ni aku ajar ambil kat asset store, betul kan? Tapi kat dalam ni bukan asset store punya. Kat dalam ni 100% aset tu kami punya. Maksudnya buat pakai Blender, kalau korang tahu Blender, software Blender untuk buat 3D. Yang ini kami pakai Blender juga. Ada seorang tim kami, itu nama dia Solihin. Dia pakar dalam 3D. So kami ada Abdullah, iaitu dia designer. Designer dalam 2D dalam game ni. Kalau korang nampak lukisan buaya yang mula-mula kat depan, ada kancil, ada awang. Nama karakter kami Awang. Semua kat dalam ni ada seorang. So dalam grup kami waktu tu ada 4 orang yang masuk. Macam korang sekarang Dr. Lely bagi berapa orang? 4 ke 5 orang kan? Kami macam tu lah dulu. 4 orang. Semua lain-lain tugasan dia. Kalau aku animator. Aku seorang animator. Macam benda yang korang buat tadi, animation tadi kan, itu yang aku buat dekat dalam game ni. Semua yang bergerak dalam game ni, animator dia semua aku buat. So yang kedua adalah ada Syazwan. Syazwan adalah programmer. Semua coding dia buat. Tu. Tapi dalam ni tak, dalam tu semua dia buat. Coding ada Syazwan. So ada Solihin. Solihin adalah 3D artist. And kita ada Abdullah adalah 2D artist kat dalam ni. Okay, So, just nak mention yang game ni dia 2.5D. Dia bukan 3D, dia bukan 2D. Dia 2.5D. Kenapa 2.5D? Kalau korang nak tahu, kan tadi aku dah bagi tahu korang dia ada 2D, ada 2.5D and 3D. So game ni kami nak nampak lain daripada orang lain adalah game ni adalah 2.5D. Okay, kalau korang tengok paparan sekarang, paparan ni macam 2D. Tak nampak pun macam dia 3D. Kalau korang tengok betul-betul ni macam 2D je. Ni macam lukisan je 2D. Tapi sebenarnya aset dalam ni adalah semua 3D punya aset. Maksudnya aset 360. Semua boleh nampak. So kalau sagi dalam permainan ini, adik akan berperanan sebagai awang. Awang semua kat dalam ni adalah aset 3D. Tapi bila paparan skrin dia paparan 2D. Sebab tu dipanggil 2.5D. Dia ada dua-dua elemen dekat dalam ni. Kita akan membuatkan game kita lain. Antara yang nak tarik lah. Sebab bila orang baca 2D biasa, 3D biasa. Kita buat 2.5D. Nasib baik tak ada 3.5D. Itu kita buat. Game ni sebenarnya assignment je mula-mula. Untuk pergi ke pesta diraja. Bagi permulaannya, awang akan game ni assignment je mula-mula. sang kancil untuk mendapatkan Sebabkan Dr. Laili mungkin nampak masa depan tu cerah. Maklumat dari Dr. Laili bawa. adik perlu membantu awang untuk mencari maklumat yang seterusnya. Sekarang awang game ni dengan buat sebulan je. pula. Jom kita Bulan je tak silap. maklumat Waktu cuti daripada SEM. sang ayam pula. Waktu ni game ni buat waktu cuti semester 4 kot. Semester 4 nak masuk semester 5 tak silap. Waktu tu kalau semua member-member lain semua balik kampung. Maksudnya kalau masuk UPSI, cuti SEM mesti balik kan. Waktu tu kami tak balik. Kalau aku memang duduk tanya malam lah. Tapi member-member lagi 3 orang ni tak balik. Duduklah dekat UPSI ni. Cuti sampai habis sebab pertandingan tu lepas habis cuti tak silap. Ke waktu cuti tu. So game ni daripada kosong, zero. Kalau sekejap lagi aku boleh tunjuk sekejap. Game ni macam mana awal-awal rasa ada file tu. Cuma file tu ada, yang file sekarang ni ada. Cuma tak ada kat aku, ada kat seorang.
Cuma game ni dari assignment. Sebab itulah korang kalau buat assignment betul-betul nanti, semester 4 mungkin kemungkinan ada untuk Dr. Larry bawa korang ke masuk exhibition. Game ni dah masuk 2 exhibition. Exhibition pertama dapat gangsa. Exhibition kedua dapat silver. And exhibition akan datang ni, doakan dapatlah goalnya. Mencari goal untuk game ni. Game ni untuk budak-budak yang kami cipta game ni untuk budak-budak untuk pandai membaca. Kalau korang tengok kat dalam ni, kan dia ada 2 macam suku kata tu. Ada hitam dengan merah. Itulah untuk budak-budak baca. Awang untuk mencari jarum pula. Di sebalik batu tu ada jarum yang dicari. Setelah Awang mendapat jarum tersebut, dekat jarum dalam akan ni disimpan di dalam 100% kotak sebelah kanan skrin. Kemudian access sendiri. Banyak makanan pastinya lazat. Suara siapa tu? Ni suara ni kalau korang dengar suara siapa ni? Kali terakhir kami lihat surat Kali itu terakhir macam sama kan? bukit. Tolonglah carikan surat kami. Atau kami tidak dapat menyertai sebab dalam ni, sebab waktu tu nak masuk pertandingan, and kalau nak buat copyright game kita, semua 100% dalam tu mesti kita punya, supaya orang tak pertikaikan kan bila kita dah nak buat apa-apa. So copyright, so bila siapa-siapa ada ambil game ni tanpa pengetahuan kami, tanpa keizinan daripada ahli copyright tu, bolehlah kami dapat duit-duit lebih sikit. Itu niatnya. Kesamaan dapat duit lebih sikit. So kalau game ni Suara Afiq ke? Yelah, suara siapa lagi? Oh, jadi buaya Jadi buaya lah, tapi buaya darat. Memang ada ciri-ciri buaya tu. Biasa kalau buaya dia macam Raja Sulaiman mengutus surat ni macam lainnya. Kalau buaya biasanya awak nak kenal boleh. Ini buaya zaman dahulu kala, zaman purba ni. Ni buaya purba. Like, Hisham macam tahu macam biasa tu. Tak ada. Selalu tengok kat ni je. TikTok. Sebab dalam ni, sekarang korang ada berapa minggu lagi? Berapa minggu korang ada lagi Sekarang dah minggu 6. 5 ke 6 macam tu lah. 5. Bayangkan kami buat game tu dalam 4 minggu. Game ni 4 minggu. Jadi macam ni 4 minggu. So korang mesti dalam 4 minggu boleh dikatakan gempak juga Cabaran tu. Kan 4 orang ke 5 orang. Dia lagi banyak ahli tu, lagi banyak benda boleh buat sebenarnya. Kami 3 orang je, Bi. 3 orang pun boleh jalan. Hisham tu wakili 2. Hisham pun dah ada macam 2 orang lah. Mana boleh. Gempak Hisham tu sampai 2 orang lah. Teruskan. Sembang pula. tadi Raja. Kali ini Awang bertemu pula dengan sang buaya. Cabaran Awang pada kali ini adalah untuk mencari surat jemputan yang hilang. Apabila surat jemputan telah ditemui di hadapan Awang, adik-adik juga perlu mengambil lencana kanta pembesar yang menandakan cabaran telah berjaya diselesaikan. Awang perlu bertemu semula sang buaya untuk mendapatkan maklumat yang seterusnya untuk sampai ke pesta diraja. Setelah surat jemputan diserahkan kepada sang buaya, adik-adik akan mendapat lencana berbentuk buaya. Adik-adik perlu meneruskan penggambaraan untuk mendapatkan maklumat untuk sampai ke pesta diraja. Nampaknya sang kacil memohon bantuan Awang untuk mencari sang kerbau bagi merempuh pokok yang tumbang itu, supaya haiwan-haiwan lain boleh melalui jalan itu ke pesta diraja. Setelah Awang berjaya menemui sang kerbau, Tolong, ada pokok tumbang. Kayu tembusu, kayu rapuh. Biar aku tolong rempuh. sang kerbau bersetuju untuk membantu Awang. Awang telah berjaya membantu sang kacil dan mendapat lencana berbentuk kepala kerbau. Kalau korang nak tahu, nampak tak pokok yang terbelah ni tadi? Okay. Sebenarnya waktu kami buat benda ni pun, benda ni baru belajar juga. Sebab benda semua tak macam aku bagi tahu sebelum ni, tak semua benda lecturer akan bagi tahu, instruktor akan ajar. Semua bergantung kepada usaha kita lah nak cari kat mana, macam mana nak buat benda tu. Contoh korang nak buat nanti benda yang aku tak ajar. Kita kena ada usaha macam mana nak. Aku bagi tahu korang, untuk buat kayu ni terbelah,
daripada kayu ni jadi bermula tadi daripada kayu tu jadi macam ni. Jadi sebatang kayu yang jadi macam tadi terbelah tadi. Tadi terbelah. Kayu ni terbelah macam ni. Boleh dikatakan dekat seminggu, dekat 5 hari kami cari macam nak buat kayu ni patah. Bila kerbau tu langgar, kayu tu patah macam tu. Dekat 5 hari kami buat benda ni. Asyik error. Tapi kalau, sebab tu lah, dia kalau ada usaha, dia akan jadilah apa yang korang buat. Dapat lencana berbentuk kepala kerbau. Kini, Awang telah berjaya mengumpulkan kesemua lencana dan menuju ke tapak pesta diraja. Akhirnya, Awang berjaya sampai ke tapak pesta diraja dan berjaya mengumpulkan lencana yang menunjukkan cabaran telah berjaya diselesaikan. Tahniah adik-adik. Adik-adik boleh mengulangi permainan ini semula atau menekan ikon pintu untuk keluar daripada permainan. Inilah ahli-ahli tadi. 3 orang tim aku asal yang buat game ni. Ada Muhammad Salih. Sekarang semua bukan dekat UC lah. Aku seorang je yang dekat UC. Yang lain ni katanya nak masuk UiTM. Ada yang nak masuk mana lagi? UiTM lah. Antara yang diorang nak masuk. Diorang kan yang macam Solihin dia nak sambung animation. Abdullah dia nak sambung, tak silap design. Design apa tah? Dia akan sambung. So tim aku ni adalah dekat situ. So antara yang sebab itulah aku bagi tahu daripada mula tadi. Kalau kita nak buat game yang cantik, yang lawa, tak semestinya apa yang aku ajar ikut je lah tu. Apa aku tak ajar tak buat lah. Sebab aku pernah tengok game-game sebelum ni yang diorang buat. Semua yang elemen dalam tu semua yang aku ajar. Maksudnya dia tak buat sesuatu benda yang aku tak ajar. Dia ada benda yang Dr. Laili dengan aku tak ajar. Mungkin korang tu kena cari sendiri. Sebab tak semua benda aku akan ajar dekat dalam ni. So, rajin-rajinlah mencari-cari. Dan markah lebih. And of course, markah mesti lebih punya. Dia ada apa tu? Ada benda, unique selling point. Ada uniknya game korang tu. USP kan, betul tak? Betul. Ya, betul. Okay, itu sahaja kot minggu ni. Kata-kata motivasi. Motivasi. Okay, ada apa-apa soalan? Any question? Ada apa-apa soalan nak tanya? Abdullah, can you follow Amirul? Can you follow Afiq? Yes, doctor. Okay, good. If not, you can ask him later, ya. Alright. Okay. Afiq. Ya. Nak tanya kalau yang tile tu. Okay, tile. Kalau tile nak letak macam kat depan player. Tile nak letak dekat depan player, maksudnya? Jadinya kalau player lalu tu dia tersembunyi dalam tu lah. Dia tersembunyi dalam tu? Dia sembunyi belakang tile. Boleh je. Nak buat macam mana? Itulah yang sekarang, ingat tak apa yang aku ajar minggu sebelum tu? Susunan dekat hierarki tu. Aku dah try buat, tak jadi. Sebab selalunya tile orang tak buat sesorok gitu. Sebab selalunya, contohlah macam rumah tu kan. Rumah selalunya untuk hilangkan player tu tak boleh. Sebab player tu mestilah ada kat atas sekali. Apa-apa pun kita mesti letak player tu kat atas. Kau nak buat tersorok macam mana? Maksudnya letak tile tu macam terselindung lah player tu. Macam aku nak buat macam gua terselindung lah. Macam player lalu tu dia macam lalu kat belakang. Kan gua kan. Macam cakap macam mana. Itulah yang aku cakap. Gua tak tanah bawah tu gua tu macam lalu tu. Aku taklah nampak kat depan. Kat depan. Itulah yang aku cakap tadi. Mungkin aku tak ajar kan. Kau kena cari sendiri lah. Sebab setahu aku lah kebanyakan game yang aku buat tak ada orang susun tile player lalu dalam tu. Macam mana tersorok pula karakter dia dekat belakang. Sepanjang aku buat game tak pernah lah buat benda tu lagi. Sebab player takkan tersorok kat belakang. Kalau kau nak buat macam terowong kat bawah dia boleh lah. Sebab player selalunya takkan tersorok belakang tile-tile tu. Ada aku try buat tapi kalau jadi macam tak jadi aku buang je lah benda tu. Itu yang aku cakap kalau tak mungkin aku tak ajar benda tu tapi kena carilah benda tu. Okay. Macam tu lah. Tapi minggu depan aku akan ajar benda lain lah. Ingat tugasan minggu ni, minggu depan aku nak tengok. Siapa tak jadi, jadikanlah jadi. Tak jadi tanya aku. Tanya Hisham boleh,
InsyaAllah, insyaAllah. Isyam pun dah terror sekarang. Ya Allah, jangan macam tu. Amin, orang amin kan. Tak, kalau yang siapa yang tak faham tu boleh tanya Afiq kalau nak lebih faham. Kalau agak-agak faham so boleh tanya aku. Betul. Boleh je tanya. Cuma janganlah tanya pukul 2 pagi ke. Kalau apa sampai pagi pun tak apa. Sebab aku kalau 2 pagi kadang aku online, cuma aku bela-bela aku buat kerja aku lah. Okey, itu saja minggu ni. Ada lagi pertanyaan tak nak tanya? Okey, Google Form kehadiran. Baik, ingatkan. Bagus. Kita bagi. Dr. Lily, saya sebenarnya terlupa minggu lepas punya kehadiran. Saya dah kelas-kelas, saya lupa kehadiran. Capture dia punya kehadiran lah. Tapi minggu lepas semua datang lah. Cuma saya tak isi lah dalam Google Form tu. Minggu ni saya ada isi. Okey, cuma template isi je lah yang untuk minggu lepas tu dalam template yang Word tu. Saya nak bagi dia orang ni jap. Saya nak bagi dia orang 2 link lah. Alright, okey. Okey, ni kelas untuk minggu lepas. Kita kelas untuk minggu lepas isi dulu. Ada link lagi satu kejap. Okey, yang untuk minggu lepas yang ini. Isi semua jangan tak isi pula. Nanti tak isi korang tak hadir, kan dah jadi satu masalah. Baik. Okey, ni link untuk minggu ni. Okey, yang tu. Link pertama baru 21 orang isi. Satu je? Baru 22 orang ni. 23 tengah isi ni kot. Baru 24 link 1. Sebab kalau aku tutup kelas ni lagi, lagi susah nak dapat link. Baik isi semua. Baru 24, 25. Dah habis ni. Dah settle lah. Isyam ke settle tu? Isyam dah settle belum? Dah settle lah. Jadilah seperti Isyam, kawan-kawan. Janganlah. Alah, jadi role model kan okey. Tak boleh. Buat benda baik. Buat benda baik okey apa? Kalau nak jumpa, kita jumpa kat Omega. Wish. Semua ada berapa orang? 35 betul? 38. Ada Farah, dia kata dia tak boleh masuk sebab apa? Lepas tu ada siapa lagi tadi ni? Syaidatul sebab dia kata tengah hujan lebat. 2 orang, okey. Ada seorang lagi. Saya tak, apa nama dia ni? Siapa isi? Akmal. Dia kata tengah peti, dia kata. Dia takut meletup laptop. Siapa yang record ni? Saya. Okey, dah boleh record lah. Pakai apa? Sebab saya kena masuk pakai Upsi punya account baru boleh record. Nanti email ya. Okey. Dah boleh stop kan record ni? Boleh lah tu. Baik. Semoga tenang lockdown di Tanjung Balai.